Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Bro Muhammad Amin Tan dari Pertubuhan Jaringan Mu'allaf Malaysia, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Gontok Nasib, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi subuh ini kita telah berjaya salat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah ini, dan dalam masa yang sama kita bertuah mendapat seorang penceramah yang tidak asing lagi di negara kita, yaitu Al-Fadhil Ustaz Bro Muhammad Amin Tan, yang dapat sama-sama dengan kita pada pagi ini dalam kuliah subuh jemputan. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita lapangkan dada kosongkan minda buat seketika untuk sama-sama kita berada di taman-taman syurga untuk kita ikuti kuliah subuh jemputan pada pagi ini. Jadi untuk itu falyatafaddal maskura, dengan hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ingat masih ada takut yang mengantuk dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Subhanahu Taala, dengan izinnya kita sempat solat subuh secara berjemaah. Ini dah cabaran untuk Amin, dan Amin boleh ingat masa tu solat subuh yang pertama untuk Amin bila selepas syahadah di hari Sabtu. Dan Alhamdulillah bersyukur pada Subhanahu Taala, dengan izinnya dan kita sama-sama jayakan kuliah subuh untuk pagi ini. Dan penggunaannya, kami terima kasih pada Tuan Pengurusi Masjid Gontok Nasib dan Tok Imam, dan tak terlupanya Abang Yusri yang sebelum tu dia aturkan satu slot untuk Amin. Sebab Amin baru selesai program di Marang seminggu, so terus bersambung di Kota area di Kendal Terengganu. So Alhamdulillah, sebelum tu Amin memang ada niat mudah-mudahan berdapat slot di Masjid Gontok Nasib. Tapi sebelum tu kita tak silap, kali yang pertama yang buat forum kan dengan saudara-saudara baru yang Fahmi dengan satu muslimat. Hari ini dia datang Alhamdulillah, dan pada pagi ini adalah slot untuk terakhir untuk Amin sebelum Amin tolak ke Besut. Doakan kami semua selamat sampai. Dan sebelum Amin memudahkan, izin Amin umumkan dua pengumuman. Satu, Amin ada bawa produk Jaringan Mu'allaf Malaysia yang baru launching baru-baru ini. So produk yang pertama di Jaringan Mu'allaf Malaysia, iaitu di luar meja tu adalah teh. Dia kira teh bunga telang yang buat nasi kerabu. So, dan satu lagi adalah sabun untuk basuh muka. Semua ni guna organik, semua jadi, so tak ada campur. So Amin tengah beramalkan, dan Amin tengah guna produk Jaringan Mu'allaf Malaysia. So sana ada tulis dah khasiat-khasiat dia. So jadi bila Amin baca, rupa-rupanya bunga telang ni banyak khasiat dia. So lepas ni siapa-siapa nak tengok atau nak beli, atau siapa tak bawa lebih BT tak apa, guna bank in, tak ada masalah. Dan keduanya ada, kita Amin dah bawa tabung NGO. Tujuan NGO tabung ni adalah untuk bantu kami untuk gerak
kerja dakwah di seluruh Malaysia. Dan nombor 2, dari infak tuan-puan, kita sama-sama boleh bantu saudara baru di luar sana yang mereka memerlukan. InsyaAllah setiap infak dari tangan kita, Allah akan ganjarkan balik. Sebab ni janji Allah, bukan janji manusia. So Alhamdulillah, Amin. Sebab ya, subuh ni biasanya Amin tak boleh berkongsi lama sebab subuh. So Amin tak pasti boleh tunggu ke tak nak sampai pukul 8. Boleh? Terkejut dah. Dah masing-masing ada kerja juga. So jadi insyaAllah Amin kongsi sekadar Amin masa yang singkat sebagai tazkirah ringkas. So Amin nama asal, nama Tan Ti Siang. Siang jadi malam, malam jadi siang, mudah. Dan berasal dari Pulau Pinang di daerah Bukit Mentajam. Dan bangsa Cina, tapi tak tukar Melayu kan. Tetap Cina kan. Itu ramai confuse. Dan beragama Buddha dulu. Dan Amin dibesar oleh Tok dengan Nek. Jangan silap faham, bukan mak ayah tak ada. Tapi ini cucu ni dia majak, dia suka lebih duduk dengan Tok. Dan Amin ada 4 adik-beradik. Amin sulung. So jadi mereka belum Islam lagi. Kerana tu Amin adakan mic atau Najau, memang speaker memang kuat. Jika dia Ustaz Abu Kalimah tu, sudah suara dia. So jadi Amin memeluk Islam pada tahun hari bulan 10 2015. Semalam genap 9 tahun. Dan Amin dah bersyahadah, Amin dah mustaqim di Besut, Jabi. Dan sebelum tu Amin, selain Amin belajar di Pejabat Agama Besut, dan Amin niat masuk pondok tahun 2017 sampai 2014 tak silap. Selama 7 tahun bersama guru saya Ustaz Mak Daik di Pasir Akah mengaji kitab. Dan sekarang ni tahun ni baru pindah ke Pondok Nyamok di Jabi. So di Jabi John Sate. Siapa-siapa ada singgah situ beri hello Amin. Amin tu situ. So ini sikit sebanyak perkenal diri sendiri. Sebenarnya pada muslim-muslimat, Amin bukan ustaz, tapi jika Tok Imam dia sebut ustaz, Amin rasanya Amin tak layak lagi sebenarnya. Sebab ustaz dia bagi Amin di satu level yang ada ilmu lagi tinggi lagi, tapi Amin baru je. Jangan panggil ustaz, Amin baru ustaz yang nombor 1. So Amin dah biasa panggil bro. Bro dia semua abang adik. Dia lebih mesra. So jadi Amin cerita sikit dalam perjalanan Amin. So mungkin dalam perkongsian ni mungkin kisah Amin tuan-puan tak pernah lalui, dan jangan minta lalui perjalanan seperti Amin. Sebab Amin pernah syirik pada Allah SWT zaman dulu. So jadi pada masa Amin sebenarnya, Amin dengan Islam Amin tak kenal sebenarnya. Cuma Amin sejak kecil oleh Tok dengan Nek. Apa yang Tok Nek Nek dia selalu pesan, bila TV dia ajan, TV start ajan dia, Tok sudah tutup TV. Dia tak nak dengar ajan. Tapi cucu ni tak tanya, cuma ikut je apa Tok yang pesan. Dan bila dari situ setiap semakin besar, dan Tok Nek dia ada bisik dengan Amin, dia tak sebut Islam, tapi dia sebut Melayu, orang Melayu. So jadi ajan untuk orang Melayu. Dan kita agama Buddha bagi orang Cina, dan agama Hindu bagi orang India. Kita dah mindset dah, dan kita dah tahu rupa-rupanya setiap agama, setiap bangsa dia ada agama suku dah. Tapi bagaimana dia menghadap Tuhan, itu saja. So jadi agama Buddha dia bebas. So jadi apa yang kami sembah Amin ikut, dan kita tak terikat dengan agama. So jadi Amin nak solat tak solat itu di tangan saya. Tak solat ada PD juga, tak solat sihat juga, tak solat boleh buat macam-macam. Cuma solat ni dia tambahan. Dan bila Amin dibesar, banyak upacara dah macam orang non muslim. So jadi
ni kehidupan Amin tu setiap ulang seperti biasa. Sebab sini dia tak banyak patung. Tapi tuan-puan jika di Pulau Pinang, sana memang banyak patung. Cuma tuan-puan jika ada pi jalan-jalan sana, cuba masuk tengok. Kita tak pernah masuk kan, Tokong Cina tak pernah masuk kan, Tuan Haji. Tapi jangan kita jangan takut. Atau kita bukan pergi sembah, tapi yang penting kita tengok apa yang mereka sembah, ambil ilmu. So kita betul lah, kita bukan pergi sembah, tapi kita nak tengok apa mereka sembah. Kita baru berkenal dewa-dewa mereka. So jadi Amin balik sama je. Amin walaupun tak pakai macam ni, tapi Amin termamak di Tokong Cina juga. So jadi tengok je lah, sebab termamak. So di situ lah Amin dah dibesar, dan di situasi Amin semakin dah umur tak silap dalam sekolah menengah dan sekolah Melayu campur-campur. Dan bila Amin dah dewasa dan kerja di masyarakat, dan menyebab Amin yang pertama kali Amin tengok orang Islam tanda bagi Amin sebagai dan hati boleh memikir macam-macam dalam otak, atau menilai. Sebab dulu Amin kita tak sekarang ni tak ada Facebook. Dulu tak ada Facebook, tak ada YouTube, tak ada TikTok, tak ada macam canggih ni. Tapi bila time ni dulu baca surah khabar, cuba pada baca surah khabar yang menyebabkan Amin tengok baca surah bab-bab jenayah. So bila baca bab jenayah melibatkan siapa yang ternyata banyak sekali. Maaf ya, Amin bukan nak merendahkan orang Melayu atau memperdekakan orang Melayu, tapi yang apa yang kami nampak itu hakikat dia. Sebab Amin tengok tu bab-bab jenayah tak kira apalah. Kenapa orang Melayu jahat sangat? Kita agama Buddha pun tak ajak gitu. Kenapa mereka jenayah sangat melibatkan orang kita? Amin dah nilai di situ. Dan itulah Amin kata tu, rasanya agama Buddha lebih baik lagi. Dan bila yang keduanya banyak sebenarnya yang bukan sekadar 2-3, Amin cuma kongsi beberapa contoh yang kami nampak apa yang terasa dalam hati. Dan bila yang keduanya, bila setiap kali perayaan apa sambutan kita sambut, tapi bila sambut tempat kami untuk berhibur tempat gelap. So ini Amin tak nak cerita. Tuan-puan bayangkan tempat gelap macam mana. So biasanya tempat gelap tu bagi orang Cina, orang Hindu itu normal, itu biasa. Tapi malam tu amat terkejut bila Amin, sebab dia 2 tingkat macam ni. Atas tu VIP, bukan biasa. Tapi hak bawah tu biasalah. Tapi amat terkejutnya bila dah Amin tengok atas. Amin tak jangka, tak sangka bila tengok tu budak Melayu dalam tu. So jadi Amin bisik dengan kawan, tengok orang Melayu tak boleh minum arak, tak boleh judi. Tapi apa mereka buat? Sama je dengan agama. So jadi di situ Amin tak nampak. Sebenarnya Amin tak nampak satu contoh yang terbaik untuk Amin. So Amin boleh nilai, bagi Amin agama Islam tak dapat nak didik umat ni jadi lebih baik. Di situ nak nilai kita semua sahabat, termasuk keluarga saya. Mak saya lagi, itu Amin bukan kecil politik, tapi mak saya dia terang, dia tak tengok situasi, dia tengok tak tengok sekeliling. Sebab kawan-kawan semua Melayu okey je, tapi mak saya tengok pemimpin. Dia nilai pemimpin. So itu anak sekarang ni lebih cabarannya, bagaimana Amin nak terangkan, jelaskan, bukan semua pemimpin gitu. Itu Amin bahas dengan Tok Guru Ni Haji. Walaupun Amin tak kenal, tak sempat nak jumpa Tok Guru, tapi Amin boleh nampak Kelantan macam mana. So itu nak betulkan pemikiran mak saya, supaya dia tak anggap semua bangsa Melayu sama je. Di situ bukan mudah. So jadi Amin dah dibesar. So jadi
bila Amin Amin kerja di satu syarikat, sebenarnya panjang lebar, tapi Amin ringkaskan. Amin dihantar oleh bos saya ke Kelantan. So itu negeri Amin tak pernah singgah situ, tak pernah singgah Kelantan pun, sebab asing. Sebab Amin memang cabaran, sebab nak naik grid. Itulah permulaan Amin masuk Kelantan. Satu perasaan yang lain, yang luar biasa. So tengok suasana orang Kelantan macam mana, dia layanan dia macam mana. Dan bila yang biasa terkejutnya, bila layanan masuk kedai, masuk kedai dia lain, dia layan lain. Biasa sini panggil apa? Dia masuk kedai panggil apa? Panggil apa? Pok. Sini panggil pok. Orang Terengganu panggil pok. Semalam ni di Masjid Losong Haji Muhammad sama panggil pok sini. Tapi orang Kelantan panggil abang, nama apa? Oh, sudah. Sebab Amin tak pernah dengar lagi panggil abang. Sebab bagi Amin ni, abang ni suami. Itu Amin terkejutnya. Selama ni Amin tak pernah dengar lagi. Di seberang sana dia panggil cik, nak makan apa? Tapi sana ni panggil abang, nak makan apa? Sudah. So itulah kenapa suami dia suka duduk kedai. Muslimat jangan marah. So jadi di situ dah dia suasana Amin tanya budaya. Memang baik. So masa itulah Amin setiap kali orang kerja, biasa Amin bukan pusing di negeri Kelantan aja. Banyak negeri Amin pusing dah. So cuma kebanyakan di negeri Kelantan lah, sebab Amin jaga sana paling lama. So mungkin sampai Amin masuk Kelantan 2009 sampai 2014. Yang Amin nak sampaikannya adalah selama beberapa tahun, customer Amin tu majoritinya orang Melayu Islam dan 20% orang non-Muslim sahaja. Tapi selama ni Amin tak pernah jumpa seseorang yang sebelani dengan jiwa yang kuat seperti ayah angkat saya sekarang ni. Amin tak jumpa orang kita seperti ayah angkat saya. Kenapa? Umur dia 70 lebih dah. Yang ni Amin jumpa dia khas sama saya. Tapi yang terkejutnya bila dia tanya Amin dari mana, macam-macam. So jadi dia boleh kongsi, dia berani dan dia boleh kongsi Islam dengan Amin. Dia cerita tentang Islam. Tengok ayah angkat saya. Memang walaupun hati Amin bukan nak dengar. Apa lagi nak kecil bab Islam. Sebab Amin tak nampak contoh dah. Amin memang tutup dah sebenarnya. So jadi bila di situ dia cerita Islam, kebaikan Islam, Amin tanya satu soalan je. Sebab Amin biasa panggil Pok Lai. So jadi tanya dia, jolo ke Islam sebegini begini baik macam ni macam ni. Sebab Amin tak nampak satu contoh yang terbaik untuk Amin. Dan Amin cerita apa yang Amin nampak. Dan rupa-rupanya ayah angkat ni boleh jawab. Dia jawab, okey Peter, you nak memahami Islam, you nak tahu Islam, bukan tengok peribadi seseorang. Itu tak mesti bawa betul. Tapi you kena cari, you kena tanya orang yang mengaji, dan tanya ustaz, ada tok imam atau orang yang dalam masjid. Tanya dia, baru boleh dapat jawapan. Sekurang-kurangnya. Masa tu Amin dengar je, Amin tanya pun. Tapi dengan usaha mau angkat ayah angkat ni, dia tak pun asa. Dengan satu hari yang masa yang lama juga, dia jumpa bawa Amin untuk jumpa seorang tokoh ulama. Tapi Amin tak kenal masa itu. So bila Amin bawa Amin jumpa seorang ulama, jauhnya dari Besuk ke Marang ke Rosila. Itulah tuan guru kita. So bila Amin jumpa tuan guru memang baik, dia senyum. So jadi bila tuan guru tanya kenapa datang hari ini, datang ada hasratnya. So jadi bukan Amin jawab, mak angkat yang jawab. So bila mak angkat dia terangkan tentang Amin. So jadi tuan guru dia khabar, okey Peter, Islam bukan untuk orang Melayu. Itu Amin terkejut dah.
Sebab masa tu Amin tak nampak bangsa lain yang beragama Islam. Tak nafikan di Malaysia 80% majoriti semua orang Melayu Islam. Tapi itulah Amin tak nampak yang lain. So Tuan Guru bahas Islam untuk semua kaum, termasuk Cina. Betul dia bahas sejarah, bukan sejarah di Mekah atau Madinah, tapi dia bahas Islam di Cina. Sebab panjang lebar. Masa tu Amin baru nampak rupa-rupanya Islam dia untuk semua. Dan Amin faham apa itu Islam dan Islam untuk siapa. So jadi Amin tak boleh tengok seseorang menilaikan. So di situlah Amin start. Dan Amin tak niat pun nak masuk Islam dan berucap 2 kalimah syahadah. Tapi di situ sebab Tuan Guru dia bertanya, dia nak masuk, nak kembali pada fitrah. So jadi Amin menamiki ini bukan main-main. Sebab ini pertukaran agama. So jadi aspek kehidupan Amin tu akan berubah 365 jika berucap 2 kalimah syahadah. So bila Amin dah menamiki, bagaimana Amin boleh derhaka pada kedua ibu bapa saya, dan yang Amin boleh derhaka pada nenek moyang kita yang membawa agama Buddha. So di situ masa tu Amin bukan rasa nak mikir panjang macam mana, tapi apa yang Tuan Guru dia pesan, hati boleh terima dengan keadaan yang tenang. So jadi bila Tuan Guru akhirnya Amin milih ikut Tuan Guru mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Masa tu pada muslim-muslimat, Amin tak pernah rasa sebegitu luar biasa bila mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab satu perasaan yang luar biasa dengan 30 tahun Amin hidup dengan di agama Buddha atau hidup jahil, yang tak pernah rasa apa itu bila syahadah. Boleh Tuan Haji, apa perasaan bila syahadah? Apa perasaan tu? Suka lagi? Boleh? Betul Tok Imam. Betul, dia macam-macam. Tapi yang bagi Amin ni ada tenang setenang-tenangnya. Segala beban, segala semua tekanan dan hati hilang tiba-tiba. Amin tak boleh nak macam mana kongsi. Itulah nikmat kehebatan 2 kalimah syahadah. Memang Amin rasa Masya Allah hebatnya 2 kalimah Allah ini. So jadi bila syahadah, jadilah masa tu itulah Tuan Guru pesan banyak benda kena jaga, dan ialah makanan, pakaian dan macam-macam. Tak boleh makan pakaian macam biasa dah. Tapi di situ Amin start. Dan bila Tuan Guru bahas bab solat, sudah. Sebab seumur hidup Amin nak solat tak, Amin dah khabar tadi. Amin nak solat tak solat itu di tangan saya, bebas je. Tapi bila Tuan Guru pesan yang amat cabaran, you kena bangun pukul 5 pagi, sudah. Amin seumur hidup ni tak pernah bangun pukul 5 pagi. Jangan haraplah. Tangan non-Muslim semua lebih kurang, dia tak ada urusan, dia tak akan bangun. So itulah cabaran Amin mikir. Amin bukan mikir menyesal, tapi Amin mikir, boleh ke Amin tunaikan? Itulah saatnya malam Amin doa pada Allah, ya Allah, Amin tak pernah solat, dan Amin memang baru syahadah, tak tahu apa itu, dan memang masa jahil. So bimbinglah saya, berilah kekuatan untuk saya untuk menunaikan fardu yang pertama, iaitu solat subuh. Itulah macam hari ini, ni hari Sabtu. So itu alhamdulillah Allah kerja keadaan yang segar dan tidak sabar nak pergi masjid dan solat. So muslim-muslimat yang Amin nak sampaikan, sebenarnya perkongsian Amin ni mungkin ini mungkin kita selama ni kita tak pernah tanya sahabat kita yang mereka non-Muslim kehidupan dia, selesa dengan agama dia. So ini perkongsian Amin ni sikit sebanyak tentang Amin dulu jahil, kenapa mereka tak suka Islam, mereka tak boleh terima Islam, mereka benci Islam dan sebagainya. Tapi bukan hampir semua sama, tapi lebih kurang.
So supaya tuan-puan ada satu bayangan kenapa mereka tak boleh terima. Ada sebab dia semuanya. So bayangkan, semua di luar sana kita nampak sahabat-sahabat kita yang mereka ni non-Muslim di sana, mereka dah sedang macam dah aman, atau mereka rasa beres dengan agama dia, agama tak kira agama apa, dia nampak dia okey je. Tapi di sudut hati sama, yang kita ada mereka tak ada, itu dah tenang. Jiwa mereka tak tenang, dan adanya mereka tengah cari. Cuma kita ada ambil cakna atau tidak ambil cakna. Sebab Amin terlibat dan bawa saudara yang non-Muslim, kadang tu banyak macam-macam soalan tu. Dan sebenarnya pada Muslim-Muslimat, kerana tu mereka tanya dalam hati mereka dah, mereka banyak dia benda nak tanya, tapi dia tak ada nak hadap siapa nak tanya sebenarnya. So pada tuan Muslim-Muslimat, walaupun di majoriti di Kelantan, Terengganu non-Muslim, mungkin ada 10%, tak ramai. Dan selama kita lahir dari Kuala Terengganu, cuma tanya diri sendiri, kita pernah tak tanya mereka tentang Islam? Bukan ajar dia masuk Islam, memang confirm dia reject. Tanya tentang Islam, apa pandangan Islam, selesa dengan Islam, tanya dia. Kita baru boleh dapat information, dapat maklumat. Selagi kita tak tanya, selagilah mereka tak tahu tentang Islam. Sini bagi Amin tak ada masalah, sebab mereka dah selesa dengan dibawa orang Islam. Mereka tahu dah. Cuma yang mereka tak fahamnya, apa itu Islam? Dan Islam untuk siapa? Sama je. Berbeza dengan Sabah Utara. Utara jangan kecil bab inilah. Memang dia pantang dah. Dia memang anti. Sebab dia bukan dia hidup dengan bebas dah. So tengok di sana maksiat banyak sangat. So bukan mudah kita nak dakwah dia. So ambil masa, jangkaan yang panjang juga. So bila tengok, bila kan sekiranya lah Amin sudah jujur, sekiranya bukan Allah SWT hantar satu hamba Allah hari ini, hari Sabtu hari ini, mungkin Amin masih di Pulau Pinang lagi. Kemudian Amin beragama asal lagi sebenarnya, bersama kawan-kawan lagi. So sebab itu ayangkat ni dia jiwa dia, masa Amin kenal dia tak kenal. Bila lah bukan Amin kenal dia, semua salesman yang non-Muslim semua kena. Sebab ayat jiwa angkat dia ada satu niat. Itu dia niat. Dan bila niat tu dia nak menyampaikan, dia tak kira you suka ke tak suka ke, benci ke, dia tetap sampai Islam. Dia tetap cerita tentang Islam. Sebab dia tahu Islam agama yang lulus, yang bawa ke surga. Itu dia nak selamatkan orang-orang yang non-Muslim dalam kegelapan, nak ke cahaya. Walaupun betul hidayah ni milik Allah, tapi tanggungjawab sebagai seorang Islam dia nak tunaikan. Kenapa Amin kecil macam tu? Amin lagi takut. Sebab apa? Walaupun Amin Islam dah, Amin takut nanti mak saya, keluarga saya yang mereka belum Islam lagi. Tapi bila Allah soal mak saya, mak di masa di dunia tu, anak demo ada sampai dah Islam, ada cerita dah Islam kepada kamu. Sekiranya mak saya jiwa jawab tidak, muslimat, Amin boleh masuk surga ke tak? Amin tak jamin Amin boleh masuk surga. Adakah kita jamin boleh masuk surga tu? Amal molek dah, semua kita buat beres tu, tak ada apa. Ada tak? Tak ada kan? Sebab kita bukan janji oleh Nabi 10 sahabat yang masuk surga dah. So itulah Amin lagi takut. Yang selalu memain mindset dalam dua soalan, yang dua soalan memang selalu ada minda saya. Tapi soalan tu tak ada di tuan-puan. Dan tuan-puan tak perlu mikir, tak perlu risau dah. Semua tu berbeza dengan kami yang selalu kena mikir menghadap. Soalan pertama, sekiranya mak saya pergi dulu,
apa nasib di akhirat nanti. Itu satu. Nombor dua, sekiranya sebaliknya anak ni pergi dulu, apa nasib mak saya, keluarga saya, sekiranya tak ada siapa yang menyampaikan Islam pada mereka. Sebab apa? Berbeza dengan tuan-puan. Sebab Allah kurniakan dah anugerah yang paling tinggi, yang tak ada ternilai. Di alam ruh lagi Allah dah tanya dah. Dia dah tanya, demo ni ada nama dia nak lahir Islam ke nak lahir kafir? Ada tak? Tak ada ha? Ada. Tak ada tanya kan? So itulah anugerah yang paling tinggi yang Allah kurniakan pada tuan-puan dan nenek moyang kita semua dah Islam. Cuma kita kena belajar, kena amal, dan bukan sekadar beramal saja, tapi mungkin kita terlupa. Kita kena menyampaikan walaupun satu ayat, ini pesanan Nabi. Sebab di Al-Quran, bila Amin boleh baca sikit-sikit Al-Quran, bila baca dah, bila tengok tafsir, amat kanan tu sedih. Sebab Amin dah jelas. So Allah dah terang dah. Allah berfirman, inna Allah di Islam. Agama diletakkan oleh Allah SWT di Islam saja. So bermakna agama di luar sana semua agama Allah reject dah, tak terima dah. So ini memang terang. So ini anugerah yang paling tinggi, paling besar bagi kita. So bagaimana keluarga saya, sahabat-sahabat saya yang belum Islam lagi, dan ayat yang menyebabkan Amin lagi takut bila baca di surah Al-Baqarah ayat 24, tak silap Allah dah tafsir. Allah dah jelas dah. Allah sedia api neraka bagi orang-orang kafir dan batu-batu berhala. So itulah kenapa Amin boleh bayang bagaimana kehidupan mak saya, keluarga saya yang mereka beramal batu-batu berhala, masih sembah batu-batu berhala. Dan Amin sekarang ni boleh, walau Amin tak dibesar oleh Tok dengan Nek, tapi Amin boleh rasa bagaimana kehidupan azab Tok saya sekarang. Dia meninggal 2004, berapa puluh tahun. Amin tak dapat nak selamat dah mereka. Itu Tok saya yang membesar saya sebagai cucu. Kenapa tak sedih? Amin pernah tanya guru saya, sekiranya anak ni Amin dah Islam, Amin boleh selamat mereka dah bila akhirat nanti? Boleh dah Tuan Haji? Tak boleh. Haji, boleh? Boleh selamat dah keluarga di api neraka? Boleh? Boleh tak? Tak boleh. Itulah jawapan yang paling sedih bila guru saya jawab, tidak boleh. Memang di atas dunia kita hanya boleh doa untuk mereka, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi di akhirat nanti kita tak dapat dah selamat mereka dah. Itulah paling sedih. Sekiranya anak ni Islam boleh selamat, itu boleh kira, tapi malangnya tak boleh. Seperti Pok seorang Nabi Abu Talib yang membesarkan Nabi. So bagaimana Nabi dia tak sedih? Yang membesarkan dia. So Nabi doa untuk mengucap doa kalimah syahadah, akhirnya tetap dia ikut agama nenek moyang dia. So jadi apa yang Nabi doa untuk kebaikan, untuk yang meringankan azab Abu Talib, dan api neraka yang paling yang paling ringan dah. Ada paling ringan. So yang lain tak payah khabar lah. So itulah pada muslim muslimat. Sebenarnya kita sebenarnya kita sayang ahli keluarga. Tak ada siapa yang tak sayang dengan keluarga. Macam Amin balik, kita ada perayaan, anak-anak balik semua seronok, mak ayah semua seronok, memang sedia dah makan makanan dah siap dah. Sama dengan mak saya, keluarga saya, bila memang balik memang dia seronok. Sebab tapi dia hormat Amin. Sebab Amin tak tahu dah tak boleh makan dah, tapi boleh bersama. Tapi dia buat suku dah, pinggan semua suku, semua lain. Tapi
seronoklah satu orang berkumpul. So itu tambah Cina memang dia semua berkumpul. Tapi akhirnya bila Amin mikir balik atau Amin nak balik, memang sedih. Sebab mereka masih belum Islam lagi. So itulah dua soalan-soalan ni memang selalu ada minda. Bahkan kenapa kami usaha untuk nak betulkan dia, untuk dakwah mereka. Itulah beza dengan tuan-puan. Tak perlu risau dah semua tu. Cuma tanggungjawab kita. So jadi di sekiranya kita sayang pada adik keluarga kita, kita sayang Nabi, sayang keluarga, dan bila kita ada kawan-kawan non-Muslim, kita buat dengan dia memang adik-beradik macam biasa. Tapi ingat, mereka masih dalam kegelapan. So tanggungjawab siapa yang nak membetulkan akidah dia. Bukan. Sebab dakwah ni kita jangan mikir susah. Jika susah memang susah. Bila ada satu Amin nak kongsi, Amin tak nak panjang, dengan satu sahabat yang baik. Dia memang cerita. Dia sebab tanya dengan dakwah, macam Amin terima Islam. Amin cerita. Tapi dia ramai salesman juga. Kisah dia di Jabi. Dia ramai salesman yang non-Muslim. Bila Amin tanya satu soalan je, adakah kita sampai Islam pada dia? Dia jawab tidak. So tidak. Amin tanya kenapa? Takut dia marah, takut hilang rezeki, atau takut dia tak suka. So mungkin dalam masa memang kita rasa gitu. Tapi Amin jawab je, abang, harta boleh cari, kawan boleh cari. Ingat, kita berlepas di mahkamah Allah SWT, itu satu soal kita kena mikir. Jangan kita dah buat haji, kita pergi umrah, kita wakaf tanah, kita sedekah, kita bantu anak yatim, kita buat macam-macam amalan yang soleh. Bagus dah. Tapi sekiranya kita tiba-tiba diharang, disangkut oleh satu perkara yang kita tak tunaikan, apa itu? Oh, macam serius. Itulah risalah Nabi, dakwah. So itu amat-amat rugi sekiranya kita tak lepas. Sebab kita akan soal setiap satu persatu. So itulah kenapa Amin lagi takut. Sebab keluarga Amin belum lagi. Itulah kenapa kami di kalangan mu'alaf ni, dia usaha untuk macam mana mikir, nak menyampaikan. So macam mana Islam ajak Amin tunjuk pada mereka. Dan salah satu yang di agama lain yang tak dapat contoh, rasa tak ada, hanya agama Islam je ada yang ada perbuatan. Itulah bila anak balik, dia kena salam dengan mak. Dia kena, sebab bila Amin tanya guru, Amin Islam, mak saya belum Islam lagi, so boleh tak Amin salam? Guru saya jawab boleh. Sebab itu tentang mak ayah kamu, dia mak yang lahir kamu. Selagi dia tak suruh buat benda-benda yang mencanggat agama, tak ada masalah. Itulah bila Amin Saad balik menghulur tangan dengan ibu. Itulah first time Amin pegang tangan ibu, cium pipi, cium dahi. Yang mak saya rasa lain tu. Sebab anak ni sebenarnya dalam kehidupan 30 tahun tak pernah buat, termasuk adik-beradik saya. Sebab bagi orang non-Muslim nak buat perkara macam ni, dia macam malu. Dia hanya taat, baik dengan mak ayah. Tapi nak buat perkara macam perbuatan macam ni jarang. So bila dia tengok Amin dah buat gitu, bila perlu mak, Amin nampak mak dia rasa lain, dan Amin boleh rasa lain. Sebab Amin rasanya Amin macam kembali pada bayi di sisi ibu. So itulah hanya di agama Islam ada saja. So itulah tengok, ni salah satu dakwah dah. Dia banyak. So itulah pada muslim-muslimat, sekiranya kita sayang sahabat kita tunjuk pada mereka sebenarnya. Dakwah ni tak perlu kecil banyak, tak perlu dia ajak mereka masuk Islam. Macam mana tadi Amin dah sebut, tanya tentang Islam, tanya pendapat selesa dengan Islam ke tak. Sekurang-kurang kita tahu sejauh mana dia
menilai dengan Islam. So jadi kita baru slow-slow untuk dakwah dia. Dan kami bagi contoh yang terakhir di Masjid Cina, tak silap di Ipoh, Masjid Cina yang kedua. Masjid Cina ada 5 sekarang ni. Yang paling besar di Kelang, di bawah Persatuan Cina Muslim se-Malaysia. Memang bentuk dia macam Cina. Tapi jika tuan-puan pergi tu, masuk je. Jangan tengok macam kami dulu nak masuk Lantai Panjang, kami tengok itu tokong Cina ke masjid Lantai Panjang, tak berani nak masuk. Tapi tengok orang Melayu masuk. So kami tanya, rupanya itu masjid Cina. So itu kami tengok suasana. Sana memang majoriti dikepung oleh non-Muslim Cina. Sana dia bahasa Cantonese, dia macam Hong Kong. Ami Teochew, ada yang Hokkien, ada yang Fujiu. Cina dia banyak bahasa dia, 1000 sebenarnya. Jika di China, bahasa dia lebih dari 1000. Terkejut. Ami sekarang tak faham juga kadang-kadang tu. Bukan semua orang Mandarin je. So bila sana dia dah bina masjid, nak ajar semua bila siap, memang tak boleh. Dia bising, dia ganggu orang sana. Memang dia kena komplain banyak lah. Tapi dengan usaha, dengan ustaz-ustaz di sana, so jadi mereka dakwah. Bila ada perayaan, ada apa-apa, ada tanglong, ada buat sambutan maulid, semua tu mereka jemput je, jemput ke masjid, sambut bersama-sama, tengok dakwah dia macam mana. So mereka dah suasana dia boleh terima dah. Akhirnya kali ini Masjid Cina di sana dah masuk fasa kedua, binaan kedua dah. Memakna sana boleh terima dah. So itu nak usaha dengan ustaz macam mana dakwah mereka. So yang tuan-puan, dakwah ni kita tak perlu pandai untuk kecil nak kongsi sangat. Cuma kita tu ikut sunnah Nabi. So Nabi dakwah macam mana? Paling mudah. Dia buta huruf. Dia tak pandai untuk berkongsi apa lagi nak baca Al-Quran. Itu dah malaikat Jibril yang bimbing. So jadi akhlak dia. So jadi di situ dah, dari akhlak dia ramai di orang-orang musyrik, yang orang kafir yang masuk Islam. Ni akhlak Nabi. So jadi dah bila Nabi dah angkat jadi rasul, so itu dah cabaran yang paling besar. Sebab bukan mudah untuk menegakkan agama Allah, nasibah. So Nabi dakwah macam mana? Menghadapi banyak cabaran. Kena ejek, kena maki, kena hina, kena baling batu. Dan tu digerang jadi orang gila pula. Dulu tak pun. Dulu jadi amin sebelum jadi rasul. Tapi bila angkat jadi rasul, terima wahyu, bila nak sampai agama, orang jadi gila pula Nabi. So jadi itulah cabaran. Tapi Nabi tak putus asa, tetap menyampaikan Islam. So andainya pada muslimat, sekiranya bila Nabi dah tak ada, pada sahabat dia tak menyebarkan Islam seluas, tanya dalam hati, adakah Islam kita hari ini boleh beragama Islam sampai hari ini? Saya jujur, mungkin kita agama apa kita pun tak tahu. So itulah kena bersyukur pada Nabi. Dan terima kasih pada semua sahabat dengan usahanya untuk menyebarkan agama Allah di seluruh dunia. Walaupun bukan semua, tapi lebih kurang 2/3 dunia yang Nabi sampaikan. So pada muslimat, jangan, sekiranya kita sama-sama sayang dengan sahabat kita, tolong sampaikan Islam pada mereka. Tanya mereka, dengan buat baik dengan mereka. Semuanya kita dakwah sedari akhlak nombor 1. Nombor 2, sekiranya mereka sakit, kita bantu dia, kita ziarah mereka. Jangan kita ziarah orang Islam saja, tapi kita ziarah mereka, buat dengan mereka, bantu mereka sekiranya mereka memerlukan. Sebab kita mungkin kita terlupa, kita umat Islam, ada umat Nabi, tapi mereka, walaupun mereka bukan beragama Islam, tapi mereka umat Nabi juga. So itulah kita kena jangan berbeza-bezakan. Sebab Allah dah cipta kita bukan satu bangsa, tapi Allah cipta berpuak-puak bangsa. Sebab apa?
saling mengenai, saling menyampaikan agama Allah SWT. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi adakah tanggungjawab kita tunaikan? Adakah kita menyampaikan? Sebab Amin sebenarnya Amin tak bukan nak merendahkan sesiapa-siapa. Cuma Amin nak sampaikan sekiranya sebab Amin terima Islam bukan di kalangan orang Cina Islam. Kerana orang kita yang menyampaikan, dia ada satu jiwa. Sekurang-kurang kita ada satu niat, ada jiwa nak menyampaikan. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalan terbaik untuk kita menyampaikan. Sekurang-kurang yang penting kita nak selamat di mahkamah Allah. Itu yang penting. Jangan kita terlepas. Itu amat rugi. So jadi pada muslim-muslimat, maaf Amin mungkin terlajak masa sikit. Dan Amin tahu tuan-puan pun ada urusan lain. So Amin mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada Amin menyampaikan menyakiti kerana muslim-muslimat. Tapi dia bukan niat nak menyakiti, tapi apa yang Amin sejak dulu, apa dalam hati tadi dulu jahil yang menilaikan Islam, akhirnya boleh faham Islam. Itu Amin nak kongsi. Seperti mereka di luar sana non-Muslim, bagaimana, kenapa mereka tak boleh terima Islam. So jadi walaupun mereka di Terengganu ramai yang tak biasa dah, tapi mereka sebenarnya tak faham Islam. Macam ada dah kena dibesuk pun sama juga. Mereka tak selesa, mereka jawab dia okey dengan Islam, tak masalah, tapi mereka tak faham Islam. Mereka tak tahu Islam tu untuk siapa. Itu je. Tapi itulah selama-lama ini tak ada siapa dah sampaikan. So jadi inilah kita sama-sama untuk membetulkan mereka supaya sekurang-kurang tanggungjawab kita dah tunai. Hidayah milik Allah. Seandainya Amin sebagai bentuk perniagaan yang paling untung di dunia akhirat, tak silap di Al-Quran Allah ada sebut. Tapi Amin jika silap Ustaz boleh tegur. Perniagaan di dunia dia ada untung, ada rugi. Tapi jika perniagaan bersama Allah tak akan rugi selama-lama. Sebab kita tak macam Amin bagi contoh. Tuan Guru bersyahadah Amin. Syahadah Amin dah ada anak. Anak ni bila Amin tak ada, dia akan berkembang Islam. So bila dia jalan dakwah, bila kita dapat syahadah orang, dia akan berkembang. So dia seperti piramid. Siapa yang niaga MLM dia tahu itu piramid. So andainya kita dah ada 5 orang kita syahadah, tapi banyak kita dapat 2-3 orang dah cukup dah syahadah. Tengok dia akan berkembang talian tu. So di akhirat nanti insya-Allah kita akan selamat. Sebab apa yang mereka buat, apa yang saya buat, Tuan Guru dapat kebaikan dia. Dan jika buat kejahatan, Tuan Guru tak dapat. So nampak tak? Amin bagi satu contoh. So jadi itulah pada muslim-muslimat. Mudah-mudahan apa Amin nak sampaikan sebagai memberi manfaat pada tuan-puan, dan semoga ada satu itu yang penting kita dah niat hari ini untuk menyampaikan Islam pada mereka supaya mereka nampak indahnya Islam. Dan kita nak masuk syurga, betul. Semua kita masuk syurga, termasuk mereka yang non-Muslim. Tapi ada siapa nak membetulkan akidah mereka. Itu yang penting. Walaupun dia kerana tu mereka tak faham Islam, tapi dia faham Islam, insya-Allah dia akan terima. So jadi mereka sama dengan Amin, dia dipesong oleh agama nenek moyang dia. So siap tanggungjawab yang siapa nak betulkan akidah tu, pemikiran dia. Tak ada siapa lagi. Takkan orang agama Hindu, agama Kristian, agama yang Yahudi yang lain dah. So itulah agama kita sebagai umat Islam, kita sama-sama lah untuk menyampaikan Islam. Islam boleh kembang melalui dakwah. Dan jika jangan kesimpan Islam, so kita pegang. So inilah agama Allah kurniakan, anugerah yang paling besar Allah kurniakan pada kita. So kita jaga sama-sama, kita sebarlah kepada semua masyarakat yang non-Muslim supaya mereka sama-sama dengan kita masuk surga sama-sama. Itu yang paling bahagia. So alhamdulillah, Amin terima kasih pada tuan pengurusi masjid, Datuk Imam dengan Abang Yusri dan semua jemaah yang kuliah subuh ni dengan tazkir ringkas.
Maaf Amin tak sempat nak kongsi semua dah cabaran-cabaran yang lain. Cuma Amin harap, Amin doa pada semua, semoga dengan pagi Sabtu, mudah Allah ampunkan dosa kita, ampun dosa abang-abang kita, adik-beradik kita, dan semua rakan-rakan yang Muslim. Dan semoga Allah lindungilah kami dari segala musibah dan segala penyakit dan segala benda yang menghalang kita menuju ke surga. So yang penting akidah yang penting. Itu pesanan tadi guru saya. So akidah kita pegang betul-betul dan kita jagalah agama Allah SWT. Itu sebab bukan mudah. Bagi Amin bukan mudah. Sebab hidayah Allah bui, tapi Allah nak cabut hidayah sekejap aja. Itu amat kita takutkan. So doa-doakan semoga Allah lindungi kami dari segala terpesong dalam hati. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa untuk Amin, semua Amin hari ini balik ke Besut semua selamat dan program ini akan diberterusan. So sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Bagi pihak masjid merekamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Bro Muhammad Amin Tan atas perkongsian bagaimana jejak perjalanan untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doakan kita dan juga Bro sentiasa istiqamah dalam menjamin dan menjaga iman dan juga Islam. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.